Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga semua sihat, mental dan fizikal, selamat dan ceria-ceria selalu walau di mana jua tuan-tuan dan puan-puan berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada hari ini kita diberi nafas lagi. Bernafas, diberikan kedamaian di hati untuk mengikuti santai inspirasi. Niat di hati kita dengan niat yang ikhlas untuk mencari ilmu, mendapat ilmu untuk dimanfaatkan bersama. Dan kalau kita tengok tajuk yang saya bawa hari ini ialah vaksin hati dalam 4 musim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sejauh manakah kita kenal hati kita ini? Yang selalu kita dengar, rambut sama hitam, hati lain-lain. Tapi sebenarnya zaman sekarang ni rambut dah ada banyak color, tapi hati kita tetap sama. Tetap sama berada di dalam badan kita ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kenal hati kita dulu. Hati atau yang kita sebut sebagai kalbu dalam bahasa Arab, kalbu ni ada dalam tubuh badan kita. Ia merupakan seketul daging dan jika ia baik, maka baiklah seluruh badan kita. Dan apabila ia rosak, rosaklah semuanya. Ketahuilah itulah hati kita. Cuba kita tengok kat mana hati kita, cuba pegang hati kita, tenangkan hati kita di pagi yang syahdu ini. Itu hadis bahawa hati itu merupakan seketul daging. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh itu, kenali hati kita yang sentiasa lekat bersama kita. Di mana jua kita berada, usia hati kita sama dengan usia kita. Kalau usia kita 30, hati kita 30. Usia kita 80, hati kita pun usia dia 80. Jadi, baik buruknya seseorang itu berpunca daripada hati. Acap kali kita dengar supaya jentik hati. Sering kita dengar sebab terdapat banyak penyakit, pelbagai penyakit hati yang berubah. Hati kita ni yang selalu berubah-ubah mengikut musim, mengikut arus macam ombak di lautan. Sekali dipukul arus, sekali berubah dan berubah. Jadi hati ini merupakan salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Dan ranking dia sangat tinggi dalam tubuh kita. Sebab fungsinya sangat penting. Oleh itu, jangan lupa hati ini juga, hati kita ni, tempat tinggalnya syaitan. Tempat bermustatinnya syaitan, iblis dan keburukan lain yang kita panggil sebagai penyakit hati. Oleh itu, kita perlu suntik vaksin. Kalau dulu suntik-suntik biasa, ni kita dah zaman vaksin dengan COVID-19 ni, kita suntik vaksin hati kita ni dengan penawar, dengan pembersih hati. Kerana kalau kita tak rawat hati kita ni, kalau kita tak vaksin dengan segera, akan menjadi bahaya. Bukan bahaya kepada kita sahaja, bahaya kepada semua orang di sesekitaran kita ni. Orang-orang yang kita sayang. Jadi kita kena vaksin hati kita. Kita kena didik hati kita supaya hati kita ni berniat baik. Dan sekiranya kita berniat baik, Allah akan ketemukan kita dengan orang-orang yang baik. Dan kesempatan pun Allah bagi kepada yang baik-baik. Sebab hati kita ni, wherever you go, wherever we go, go with our heart. Go with our heart, okay? Wherever we go, go with our heart. Hati kita tidak tetap pendirian. Sebab itulah kita perlu membawa hati kita ke arah kebaikan, keimanan. InsyaAllah, insyaAllah. Contohnya,
Hati kita ni yang selalu berubah-berubah ni, pagi kita suka, tengah hari kita benci, petang kita sayang, malam pula hati kita cemburulah, merajuk hatilah. Ada saja yang tak kena di hati kita. Meaning that setiap saat tu berubah-ubah hati kita ni. Berubah-ubah. Jadi kita perlu suntik vaksin. Vaksin penawar kepada hati kita. Oleh itu, izinkan saya membawa tuan-tuan dan puan-puan semua menjelajah ke dalam 4 musim. Musim-musim ni selalunya terdapat di luar negara lah. Dia akan ada 4 musim di luar negara tu, dan mungkin di Malaysia juga saya difahamkan ada juga 4 musim ini. Iaitu musim-musim bunga, spring, musim luruh, autumn, musim panas, summer dan juga musim sejuk. Tapi di Malaysia sekarang ni musim sejuk, macam pagi ni sangat sejuk, winter lah kononnya di Sintok ni. Dan bukanlah musim-musim buah-buahan, cempedak, durian tu. Kita nak cakap pasal 4 musim ni. Winter, spring, autumn and summer. Okay. Seterusnya saya bawa tuan-tuan semua ke musim bunga. Yang pertama sekali musim bunga ya. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, musim bunga ni lah musim yang paling seronok untuk kita semua. Hati kita ni berbunga-bunga. Seronok hati, senang hati, suka hati. Bak kata dalam hati kita ada taman. Berbunga-bunga. Bercakap dengan orang pun baik-baik, orang dengar pun seronok hati dengan kita. Seronok nak berbicara dengan kita, seronok nak berinteraksi dengan kita. Perhubungan awam kita pun seronok. Jadi pendek kata semua seronok. Lagi satu, home is where the heart is. Rumah kita ni tempat hati kita berada. Home is where the heart is. Okay? Dan di waktu-waktu MCO, PKP ni, banyak rezeki, ruang yang Allah bagi kepada kita untuk kita gunakan bersama-sama keluarga kita, bersama sahabat, bersama jiran dan lain-lain lagi. Kita kena jaga hati kita sendiri, hati keluarga kita, sahabat dan semua orang yang dekat di hati kita, yang bersama-sama mencari rezeki bersama dengan kita. Besar hati kita di musim bunga ini dapat mengambil hati semua orang. Banyak elemen-elemen terapi hati seperti di rumah, suami, isteri, anak kan. Masa musim-musim MCO ni, terapi hati banyak kita buat aktiviti terapi nak bagi seronok hati kita bila berkurung di rumah ni. Ada yang buat hobi-hobi yang baru, masak-masak, isteri masak, suami masak, anak masak. Semua pakat masak, tukar secret-secret resipi semua. Jadi yang tak pandai masak pun jadi pandai masak di musim MCO ni. Lepas masak tu, husband ke suami, isteri bagi pula thumbs up. Grade A you masak hari ni, sedap. Ataupun B+. Kita pun jadi motivasi sikit lah mau masak lagi sedap lagi hari ni. Kari ke apa, masak-masak yang lain-lain sikit. Sebab kita tak boleh pergi hotel, kita tengok resipi-resipi di hotel, kita masak untuk anak-anak dan sekeluarga kita. Jadi besar hati kita di musim bunga ini. Antara lain, kita boleh juga dimaklumkan ramai juga yang letak hobi-hobi terapi hati di musim bunga ni dengan menternak ayam, burung puyuh, ikan dan macam-macam lagi. Gardening, semua ni nak bagi hati kita seronok. Seronok. Yang penting tu seronok. Dan bila kita di rumah kita seronok, semua jadi indah, semuanya indah. Pergi kat tempat kerja pun seronok. Sebab bos-bos kita appreciate apa kita buat. Performance kita bagus. Sebab dia bawa dari rumah keseronokan di musim bunga ni. Seronok di rumah, seronok di tempat kerja, seronok bagi pelajar untuk belajar.
Semuanya seronok sebab orang appreciate kita. Jadi apa yang berada di keliling kita ni semuanya kita anggap sebagai baik hati, suka hati, ada yang berputik-putik jadi buah hati pun ada bila di musim-musim bunga ni dia mekar, dia blossom, happy, colourful. Your life ni jadi colourful, warna-warni kehidupan kita seronok sangat. Jadi musim ni lah yang paling kita rasa tenang, happy sangat. Jadi bila kita musim bunga ni dah berbunga dalam hati, hati seronok, semuanya aura dalam badan kita ni, aura keseronokan dalam badan kita, hati kita ni, dia akan terpancar di wajah kita. Wajah kita tu akan jadi seri naik ke wajah. Sebab hati kita seronok. Kalau hati kita tak seronok, kita tak akan dapat semua refleksi yang begitu. Jadi apa yang penting sekarang, kita kena vaksin. Vaksin di musim bunga ni, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah bagi kat kita nikmat, rahmat kepada kita di musim bunga ini. Jadi, tulis ya, in your heart that every day is the best day in the year. Okay? Harap semua faham musim bunga ni yang mana kita menterapkan ilmu-ilmu keseronokan, kebahagiaan di dalam dan di luar diri kita ni. Hati kita ni yang terbentuk keseronokan tu daripada hati kita ini. Seterusnya saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan ke musim selanjutnya, musim kedua kita, iaitu musim luruh, autumn. Ini kalau luar negara ada autumn, Malaysia pun ada, Sintok pun ada. Discover UUM, kita tengok musim luruh ni. Kalau disebut luruh saja, mestilah ada yang luruh hati musim ini. Kecil hati, sedih hati, gelisah hati, pendam hati, meruntun hati. Jadi tears came from the heart and not from the brain. Tears ni, kita kesedihan kita ni datang daripada hati kita, bukan daripada minda kita. Tears came from the heart and not from the brain. Okay? Susah hati pun mula melanda di musim luruh ni. Masuk sana tak kena, masuk sini tak kena, dan pandemik ini semakin hari nampaknya semakin merosot. Jadi ramai yang hilang pekerjaannya, emosi kita pun terganggu, hati kita kecewa dan sebagainya. Inilah musim luruh. Musim di mana hati kita ni perlu dibelai, dijinak-jinakkan, dipujuk sebab hati kita meruntun. Hati kita sedih. Ada pula bisikan-bisikan hati yang remuk, dendam di hati, menjadikan kita murung dan kita tidak ada kawalan diri. Jadi bila kita frust, hidup kita pun rasa tak seronok, dan dengan cabaran-cabaran COVID-19, ada bisikan-bisikan dekat hati kita pula, hidup ni dah tak berguna, dah menular dalam hati kita ni. Hilang pekerjaan, ini tak boleh, itu tak boleh, jadi macam-macam. Sebab itulah kes bunuh diri meningkat hari ini. Disebabkan musim luruh. Runtunnya hati kita ni. Sedihnya. Kita dah tak boleh kawal hati kita dah. Sebab tu kita ambil jalan pendek bunuh diri. Seterusnya, apa lagi yang berlaku di musim luruh ini, kita akan melakukan perkara-perkara yang di luar kotak pemikiran kita. Di rumah, kita dah mula rasa sedih bila ada adik, kakak, abang, suami, isteri meninggal dalam sekelip mata. Kita hidup dengan mereka 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba sekali sederap sahaja Allah jemput. Tanpa sempat kita minta maaf, tanpa sempat kita berkongsi kasih sayang, kira tak sempat nak buat apa-apa di musim luruh ini. Jadi kita kena
banyak muhasabah diri di musim luruh ini. Di antaranya lagi, bila kita, family kita, sahabat-sahabat, kaum-kaum, sahabat, our colleague kan, sakit, demam, ini semua musim-musim luruh. Kita kena ada rasa empati, simpati untuk musim luruh ni. Dan bila kita ada yang sakit, kita akan jadi sedih hati kita, luruh hati kita. Dan di tempat kerja bila musim luruh pula, dia bawa dari rumah semua, pergi kerja pun dah tawak hati dah. Rasa down semua. Bos pula ada yang bias, pilih-pilih kasih pula. Ada kroni-kroni pula. Allahu Akbar. Jadi dia campur macam-macam ni. Dia campur macam rojak lah hati kita ni. Jadi punca lah hati-hati kita ni jadi sedih. Dan jadilah hati kita di musim luruh ni hati yang tidak didendang. Pelajar-pelajar pula makin merosot pula pengajian dan rasa kecewa, rasa down. Inilah autumn ya, musim luruh. Jadi bila aura luruh ni ada dalam tubuh badan kita ni, dari dalam, ia akan refleks keluar. Wajah kita bila kita tengok sekali imbas, sekilas pandang, kita akan nampak bahawa sahabat kita, keluarga kita dalam kesedihan. Kita kena tengok, kita kena amati dan ambil iktibar dari apa yang berlaku itu. Kita rasa macam mana kalau jadi kat kita? Senanglah cakap, sabar, sabar. Cuba bayangkan kalau satu hari sekarang ni kita ada di sini, sekejap lagi balik dengar berita yang menyedihkan. Terkejut sana, terkejut meninggal sana. Apa perasaan kita? Jadi kita kena bersama-sama suntik vaksin-vaksin. Allahu Akbar, zikir banyak-banyak di musim autumn ini. Jadi untuk redakan kegelisahan hati kita, untuk redakan kemurungan hati kita, kesedihan di musim luruh ini, kita kena banyak berzikir supaya hati kita ini kembali tenang dan reza dengan apa yang berlaku. Walaupun pahit, walaupun perit, itu telah ditulis oleh Allah. Mungkin Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin ada hikmah rahsia yang kita sendiri tak tahu. Jadi saya harap dalam musim luruh ini sama-samalah kita pujuk hati kita, reza, walaupun berat kita kena cuba. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan ke musim yang ketiga, iaitu musim panas. Kalau kita tengok gambar pun semua panas, cahaya matahari semua terik. Jadi musim panas ini kita kena cerminkan diri kita. Adakah kita selalu berada di musim panas? Sama. Adakah kita semua selalu hati kita ni ada dalam musim sama? Tanya diri kita. Di musim inilah letaknya banyak penyakit hati yang menyebabkan hati kita rosak. Rosak binasa. Tidak, kita tidak dapat lari daripada musim panas ini. Hati kita yang kita sebut di musim panas ini adalah hati-hati yang sombong. Keras hati, hati kering. Dan ada iri-iri hati, degil hati, panas hati, sakit hati. Kira hati ni memang tak sihat lah kena. Jadi perlu divaksin. Tak sihat langsung musim panas ni. Dia ada saja yang hati kita tak senang melihat orang lain, tak senang melihat diri kita. Kira tengok orang masak sedap, kita tak masak sedap pun kita jadi jealous. Jadi masalah semua tu. Jadi kita kena tengok macam mana meruap orang kata, panasnya hati kita ni di musim panas. Musim-musim yang kita panggil hot and spicy. Jadi dalam musim hot and spicy ni macam KFC ni, hati kita mula jadi bengkak hati, dan kalau sampai ke tahap yang lebih kronik lagi, ada bara hati yang akan membawa maut.
sebab dia terlampau panas. Gelora dalam jiwa dia, dalam hati dia ni terlampau panas. Jadi, the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Apa yang kita tengok, apa yang kita tengok tak boleh dipegang, tapi cuma kita boleh rasa dengan hati kita ni. Hati kita yang di musim panas sekarang. Kita berada di musim panas ya. Kalau di luar negara musim panas pakaian dia fashion lain. Kalau di Malaysia pun sama lah juga. Jadi hati kita pun musim panas ni dia sangat-sangat berbeza. Okey? Di rumah pula kalau di musim panas ni adalah elemen-elemen yang rasa tidak puas hati di antara isteri, anak, keluarga. Masing-masing mempunyai ego hati yang sangat tinggi, yang penuh kesabaran. Kita kena sabar banyak-banyak. Sebab ego hati ni memang siapa pun tak dapat nak ubat, kecuali diri dia sendiri saja. Ego ni. Jadi suara hati kita pun jadi tinggi, pitching, volume kita makin tinggi di rumah, jerekah sana, jerekah sini, marah sana, marah sini, dan ia akan dibawa ke tempat kerja. Di mana bila masuk kerja, sahabat, bos kita pun jadi emosi dia jadi lain lah musim panas ni. Kita nak pergi dekat pun tak berani. Selalu kita akan tengok cuaca okey ke? Cuaca tak okey ke bos? Itu musim ni yang kita nak sebut ni. Yang kita perlu ambil ibrah, iktibar dari semua-semua ni. Di tempat kerja, kita jadi tak senang hati bila orang lain berjaya. Kita jadi tak senang hati bila orang lain naik pangkat. Kita kena suluh diri kita dulu. Layakkah kita? Kita ni macam mana dengan dia? Selainlah kalau dia ada lain cerita yang dia jadi berjaya ke apa. Tapi Allah kata rezeki itu cepat dengan lambat saja. Rezeki itu tetap milik kita. Macam jodoh lah. You putarlah round the world in 80 days ke, 15 days ke. Kalau Allah kata kun fayakun, ia tetap milik you. Milik kita. Kita jangan ragu. Biar pilah. Satu hari akan dapat juga. Macam tu. Kun fayakun dalam surah Yasin. Maka jadilah ia, maka terjadilah ia. Ya? Kalau kita belajar pun, pelajar-pelajar ni, selalu kalau musim panas ni, dia mula degil hati lah. Jadi macam malas-malas. Sudah dia resah, hati gelisah. Sebab panas, siapa pun tak mau selesa dengan panas. Sebab tu kita selalu pasang aircon, pasang apa nak bagi sejuk hati kita ni. So, sombongnya hati kita di musim panas ni. Sampai ego kita ni, kita nak minta maaf pun nak berat nak keluar kepada orang. Walaupun kita tak salah ke, kita salah ke, apa salahnya kita minta maaf? Itu di dunia kita clear. Minta maaf dan bertegur siapa? Sebab kita sama-sama manusia. Kita tak boleh, ego kita tu tak boleh sampai tinggi sampai ke langit. Kita makhluk manusia kita ni, kita kena ingat hati kita ni. Kita manusia. Atau ada yang putus silaturahim, kita kena sambung silaturahim. Walaupun panas, menggelegak macam mana pun, adakah ia akan jadi panas macam api neraka? Tak semestinya di sini. Jadi apa bezanya? Kita kena sambung silaturahim. Buruk ke baik ke, kita kena harmonikan suasana di musim panas ni. Kita tak boleh keras hati. Kita kena belajar sabar. Sabar ni memang susah. Sebut senanglah. Jadi hati-hati yang di musim panas ni dia rasa terlampau hebat. Wow, kira hebatlah dia. Tak ada siapa boleh tanding dia. Dia hebat, dia boleh buat ni, dia boleh buat ni, dia boleh ke semua. Tapi dia lupa. Itu semua Allah yang bagi. Allah boleh ambil sekelip mata. Hari ni dia sakit, esok dia sihat. Jadi sekelip mata. Mungkin hari ni saya bercakap di sini, esok mungkin saya dijemput Allah, saya pun tak tahu. Jadi kita kena cermin diri kita. Jangan kita rasa megah, sombong, ego.
Jadi bila aura di dalam hati kita ni dah menggelegak, dah panas, dah hot and spicy di dalam ni, dia akan reflect wajah kita. Kita tengok nak pergi dekat pun fikir 3 kali lah kiranya. Ish, okey kan nak pergi jumpa ni? Okey kan? Rupa dia pun kira bila hati kita dah sakit dalam, dia tak akan jadi macam musim bunga, ceria, happy-happy semua. Wajah dia ni macam stres, macam kita nak pergi dekat, kita khawatir hati kita disakiti. Jadi lebih baik kita avoid. Kita duduk jaga diri kita. Jadi pada musim panas ini, kita kena lipat gandakan zikir, vaksin hati kita tu dengan zikir, astaghfirullahalazim, supaya bahan-bahan panas ni beredar, reda dari musim panas dalam hati kita ni. Jangan bagi hati kita bengkak. Jangan bagi kita dapat barah. Jadi cuba kita berubah sebelum terlambat. Jadi saya amat-amat berharap kita semua akan beri satu perubahan dalam diri kita. Kalau ikut Ibnu Qudana dalam Mahjuni Qasidi ni, dia menyebut Iblis pernah berkata, jika manusia tu keras hati, maka kami akan membalikkannya macam mana dia membalikkan bola. Iblis dah kata dah, kalau kita ni keras hati, dia akan membalikkan kali twist. Seperti mana anak-anak kita main bola, pusing. Tu janji Iblis. Dalam ni saya terjemahkan dalam musim panas ini. Okey, harap semua-semua bertenang. Pegang hati kita ni, tenang. Okey, pegang hati kita, tanya hati kita. Sekarang kita dah berada dalam 3 musim dah. Kita banyak dalam berapa musim dia hati kita ni. Musim bunga ke, musim luruh ke, musim panas ke. Sebab kita nak ke musim yang terakhir. Musim sejuk. Winter sonata. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, musim sejuk, winter ni sangat-sangat dituntut oleh kita. Kalau kita bersyukur pagi ni di bumi Sintok yang indah permai ini, kita berada di winter, musim winter pagi ini. Alhamdulillah sejuk dan saya harap semua tuan-tuan dan puan-puan sejuk hati hari ini. Musim winter ni sangat harmoni, tenang dan inilah kita panggil ku cari damai di hati. Di musim winter. Sejuk hati berada di musim ni. Kita rasa rendah hati dan kita selalu pemudahkan urusan orang lain. Inilah musim sejuk. Sejuk, kita permudahkan urusan orang lain. Allah akan pemudahkan urusan kita di musim sejuk ini. Lembut hati kita, murah hati, sabar hati, tabah hati dan jadi penerang hati. Hati kita ni dah sihat di musim sejuk ni. Jadi a caring heart that listen is often more value than an intelligent mind that talks. Okay? Sejuk hati di rumah kita bila bersama keluarga-keluarga yang kita sayang, anak-anak, suami, isteri, ibu bapa kita. Jangan lupa ibu bapa kita. Ibu bapa ni perlu kita jaga seperti mana kita dijaga oleh mereka. Okay? Dan bila sejuk hati ni kita solat berjemaah bersama keluarga, baca Quran bersama, baca Yasin bersama. Jadi hati kita ni penuh dilimpahi dengan kasih sayang. Kasih sayang ni berpanjangan. Kasih sayang tidak boleh dibeli. Jadi kasih sayang ni dia terbit sendiri dalam hati kita ni. Manakala di pejabat pula kita datang, orang-orang yang sejuk hati ni selalu dia rendah hati. Walaupun dia pangkat tinggi, JUSA ke N54, 525, 48, 44 sampailah ke grade N bawah pun semua kita sama saja. Ada hati. Semua ada hati. Jadi kita perlu rendahkan hati kita, humble. Sebab orang-orang yang humble ni dalam leadership,
orang-orang yang humble ni is a good leader. Ini saya belajar di Holland masa saya pergi kursus dulu. A good leader must be humble. Pegang kata-kata tu. Humble dan kena tengok persekitaran jugalah. Humble tu orang yang disenangi orang. Ya. Dan seterusnya, bila kita menjadi humble, kita baik, rendah hati, orang pun suka refer kat kita. Refer, apa jadi pakar rujuk, bagi nasihat, kalau ada problem pun datang kat kita. Itu kita boleh tengok dah ciri-ciri yang ada pada kita. Kita disenangi, disukai. Jangan kita pergi bagi kata-kata yang tak berapa sedap didengar. Jaga adab, perhubungan awam kita kena jaga. Ya. Jadi bila kita hati kita dah sejuk, macam pelajar-pelajar pun hati tenteram, harmoni dan dia lebih cemerlang dan tenang berkat hati yang tenang ini. Dari aura, dari dalam badan kita yang cool akan reflect wajah kita. Bila kita tengok, kita akan tengok sendiri wajah dia tenang saja. Kita ribut macam mana pun, dia tenang sahaja. Itulah orang-orang yang ada hati yang sejuk, yang bersih, yang tenang. Yang kita tuntut untuk diri kita lah. Jadi sibuk-sibukkanlah diri kita dengan banyak berzikir. Kerana tak ada siapa yang boleh bantu kita bila kita kesusahan. Kita bercakap dengan Allah, bercakap selalu dengan Allah. Itu saya punya nasihat dan juga mengingatkan diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi suntik vaksin kesyukuran banyak-banyak di musim sejuk ini. Itu tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita terokai 4 musim ini, 4 musim hati kita ini, kita perlu vaksin. Kita kena serasikan 4 musim ni supaya hati kita tenang, kita seronok, bahagia, datang kerja cari rezeki di rumah. Kita seronok lah. Jadi wajah kita pun happy. Tak payah nak stres-stres apa, hidup kita bukannya lama. Sekarang ni tak kira dah muda, tua, semua Allah jemput. Jangan kita duk cakap riak-riak, you akan hidup 1000 tahun lagi. No. Sekarang ni Allah dah uji dengan macam-macam musibah, kita kena bersiap sedia. Dan untuk bagi pengubat vaksin ni, pengubat hati atau vaksin penawar ni, kita perlu ada keyakinan diri untuk bantu hati kita ni. Dalam 4 musim ni, kita kena bantu hati kita. Bantu seperti petua Rasulullah. Yang pertamanya, kita kena muhasabah diri kita. Check and balance. Okay? Cerminkan diri kita ni. Jangan duk kata kita hebat apa. Cerminkan diri kita. Muhasabah diri kita. Minta maaf kalau kita salah, kita minta maaf. Kita tak salah pun minta maaf. Tak ada rugi apa pun. Sebab dunia ini hanya sementara. Awak you nak kena saman kah kalau you minta maaf kat orang? Jenayah kah? No. Kalau you rasa tak puas hati dalam musim-musim tu, hati you tak puas hati, you pergi jumpa personally, tanya apa salah. Kita boleh perbaik. Kita boleh silaturahim, kita boleh ukhuwah, kita boleh ikat kembali. Muhasabah diri, ya. Yang kedua, kita kena sentiasa berprasangka baik kepada orang lain. Ini pun sukar untuk kita buat sebab selalu kita ada persepsi yang negatif, persepsi yang kurang yang positif. Sebab hati kita ni, dia banyak kan hati kita tak sihat, dia banyak penyakit. Jadi sukar juga untuk kita nak berprasangka baik ni. Yang ketiganya, jauhkan diri kita daripada sifat-sifat dengki dan iri hati. Dengki dan iri hati. Jauhkan sifat-sifat, yang keempatnya sifat-sifat amarah, keras hati. Nak marah-marah apa? Relax lah, cool lah. Nak sibuk-sibuk apa? Relax man, relax. Kita boleh settle semua secara profesional. Tak payah duk ribut-ribut, kalut, kepoh-kepoh. Kita kena urus hati kita ni, urus hati kita. Urus hati kita dengan bijak. Ya. Dan
Yang kelima, kita kena memupuk, macam saya kata tadi, memupuk sifat maaf dan memaafkan sesama insan. Sebab kita akan dijemput Allah pada bila-bila masa, mungkin sekejap lagi, jadi kita tak sempat nak minta maaf. Apalah sangat, kan? Memupuk sifat maaf. Ini antara vaksin-vaksin ya, pengubat, penawar hati kita. Dan yang terakhir itu, kita kena ikhlaskan hati kita. Ikhlaskan hati kita. Tak ada apa rasa lagi dalam hati kita ni. Semuanya baik, indah sahaja. Kalau ada pun, kita cuba settle dengan cara yang lebih baik lagi. Jadi itu ialah pengubat lah, katanya pengubat hati supaya hati kita ni sentiasa tenang dan damai. Lagi penutupnya, saya syukur Alhamdulillah dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan hari ini. Kita telah meneroka 4 musim. So, suara hati kita, bisikan hati kita biarlah ke arah kebaikan. Terapi hati kita ke arah keharmonian semua pihak. Maksud di sini, harmonikan keadaan. Di rumah, di tempat kerja, di tempat belajar, di mana saja kita berada. Harmonikan. Do everything with a good heart. Do everything with a good heart. And expect nothing in return. Kita tak perlu minta apa-apa pembalasan and you will never be disappointed. Ya. Penawarnya senang saja. Ikhlas, suci hati. Oleh itu, marilah kita sama-sama didik hati kita yang degil ni supaya lebih baik. Ubahlah musim-musim yang tidak serasi itu menjadi musim-musim yang lebih fit dengan jiwa kita. Jiwa kita ni hanya sementara, hati kita ni, jadi mana yang ada sakit-sakit sikit, cepat-cepat spray. Sanitize cepat-cepat vaksin tu. Ubat cepat-cepat. Dengan zikir-zikir, ya, insya-Allah. Kita tidak boleh memuaskan hati semua orang. Hati kita ni memang tak boleh. Jangan cakap apa-apa, memang tak boleh. Kita boleh ambil iktibar daripada kisah Luqman ya, kisah Luqman Hakim yang bersama anak anda dia menaiki kaldai tu. Mungkin setengah dah biasa dengar cerita ni. Bila dia naik kaldai, dia bagi Luqman bagi anak anda dia naik kaldai, orang tak puas hati. Orang tak puas hati, dia cakap, kenapa bagi anak naik kaldai tu? Ayah lah sepatut sebab ayah lebih tua. Kenapa bagi anak yang muda-muda bertenaga ni naik kedai? Kalau sekarang mungkin naik benda lain lah, kedai-kedai ni dah tak ada kan? Kenapa bagi anak? Bagilah ayah. Ayah dah tua, dah uzur. Okay, fine. Itu tanda tak puas hati ni, hati kita ni. Bila bagi ayah dia naik kedai, anak dia pula duduk kat bawah, pun dia orang tak puas hati juga. Dia kata kenapa lah bagi ayah naik, bagi anak hak kecil ni pergi jalan. Ayah ni tak guna akal ke? Tak kena juga. Kira pendek kata tak puas hati sedia. Dan last kali, anak pun tak naik kedai. Luqman, anak dia tak naik kedai. Luqman Hakim pun tak naik kedai juga. Bila dua-dua berjalan dan bersama dengan kedai, pun tak puas hati juga. Hati ni, hati kita yang sakit ni. Yang banyak penyakit ni. Dia kata, dah ada kedai, awak yang tak naik. Kenapa tak naik? Naiklah, rugilah dah ada kedai. Jadi dalam tiga iktibar yang kita dapat daripada kisah ni, kita boleh tengok sendiri. Apa kita buat semua tak kena, tak puas hati, sedia hati kita ni. Jadi macam mana kita nak miliki hati kita kalau umur kita 30 usia hati kita, kita perlu bagi segar, fresh dengan elemen-elemen yang positif supaya tak sakit. Itu kisah Al-Luqman. Kalau ikut kata-kata peribahasa, simpulan bahasa pula, ikut hati kita mesti mati. Ikut mata kita jadi buta. Ikut hati juga kita
rasa binasa. Jadi sementara waktu yang ada ni, peluang-peluang yang kita ada ni, hargailah orang-orang yang tersayang. Hargailah sahabat, keluarga, teman-teman kita yang tersayang. Sementara mereka masih ada. Bila Allah jemput kita, tak sempat nak berkata apa-apa lagi. Jadi kita juga kena mohon selalu, mohon doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Sama ada yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang tersirat ataupun yang tersurat. Sebab kita semua pasti melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Kita masih belum terlambat untuk bertaubat sebab hayat masih di kandung badan. Jadi kita bertobat dan berdoa banyak-banyak. Seperti Allah dalam surah Al-Ashura ayat 89. Ketetapan Allah tu apabila kita menemui ajal, kita nak hati kita ni sejahtera. Bila kita menemui ajal tu, hati kita hendaklah sejahtera. Andai kata kita sedar hati kita ni berpenyakit, belum terlambat untuk kita berubat, merawat. Belum terlambat lagi sebab kita masih ada nyawa lagi. Jadi kalau apa pun kita tak tahu, seperti yang ulang banyak kali, kita tidak tahu bila Allah nak jemput kita. Berbaik-baiklah sesama insan, jaga hati kita ini dengan baik dan semoga apa yang saya kongsikan, sebab saya pun bukanlah seorang yang arif dalam semua perkara, yang baik-baik ke, yang buruk ke apa tu, saya cuma kongsikan bersama. So, saya mohon maaf jika ada kekhilafan atau apa-apa saja di sepanjang ilmu ini dan semoga ilmu yang saya berikan ini dimanfaatkan bersama sebaiknya, insya-Allah. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Demikianlah tadi ceramah dan perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Puan Hajah. Jika ada soalan-soalan yang hendak diajukan, dipersilakan untuk 1-2 soalan. Assalamualaikum. Jika ada. Waalaikumsalam. Okey, Puan Hajah. Ya. Saya Azlina. Ya. Azlina Yahaman dari Suaisi. Saya ingin minta pandangan Puan Hajah lah. Kita sebenarnya saya pernah bekerja sama dengan Puan Hajah dan saya telah mendapat banyak panduan dan juga ilmu lah dengan Puan Hajah Rashidah dulu. Cuma saya nak minta pandangan Puan Hajah lah. Kita ni kadang-kadang dengan pelbagai latar belakang manusia ataupun staff dan kita cuba try to be positive. Tapi kita ni manusia biasa kan, ada ups and downs. Macam Puan Hajah sendiri, saya nampak Puan Hajah sentiasa positif. Tak pernah nampak rasa lemah ataupun goyah dengan macam-macam cabaran dan dugaan lah. Sewaktu Puan Hajah berurusan dengan macam-macam perkara. So saya nak minta tips. Memanglah Puan Hajah dah share pasal 4 musim tu. Tapi what it will be your greatest tips supaya kita lebih positif dan lebih, orang kata, lebih rasa selesa walaupun kerja yang kita buat tu, walaupun kadang-kadang kita kalau tak happy, even though kerja tu simple, kita akan rasa stress. So, could you please share your tips, Puan Hajah? Thank you. Okay, thank you Puan Azlina Yahaman, my teman sejati saya. Sebab dalam kerja sebagai pegawai ni, Puan Azlina sajalah bersama saya yang bermula daripada akar umbi kami sebagai seorang setiausaha. Jadi kalau Lin Yahaman ya, sedia maklum, kita daripada grassroots kita ialah setiausaha. Jadi memang kita punya bakat, kita punya minat itu perhubungan awam. Kita sentiasa berhubung dengan manusia dari pelbagai peringkat, pelbagai kategori dan dari situ disebabkan saya suka memerhati, saya observe dulu. Saya jarang ambil tindakan-tindakan yang tidak ni, saya observe dan saya tengok dulu macam mana dan yang penting sekali
Ilmu yang saya buat sekarang, yang saya amal sekarang ialah saya banyak bersabar. Biarlah apa orang yang nak buat. Dan saya sentiasa ingat, walaupun orang bagi kat kita najis sekalipun, kita tetap hulurkan bunga melur. Itu prinsip saya. Itu yang saya jaga, yang saya cuba amalkan walaupun sangat perit untuk laluinya. Sangat perit. Think positive, be professional, treat others like a professional, and you will grow like a professional. InsyaAllah. Itu tip saya. Memang sukar, memang sukar. Tapi kita kena belajar dan didik hati kita jugalah. Sebab kita yang baik-baik itu semuanya dari Allah. Yang buruk-buruk tu daripada kita. Itu saja tip yang dapat saya kongsi. Think positif dan kena tenang dan selalu talk to Allah. Baca Yasin selalu. Saya tak tunggu hari Jumaat saja nak baca Yasin. Bila kita resah, gelisah, sedih hati atau apa saja, saya terus baca Yasin. Itu saya punya, bukan saya nak megah-megah, tapi itu saya punya yang saya amalkan. Baru ke lama ke, tapi itu yang saya amalkan dan saya rasa tenang bila saya baca. Saya sedih sebab saya dah tak ada siapa. Ibu bapa tak ada, kakak tak ada, siapa tak ada dah. Jadi, saya seorang saja. Siapa nak tolong? Kalau saya sakit, kalau saya apa, I'm independent. Jadi tak ada siapa. Saya kena jaga semua orang. Jadi, itulah yang saya buat untuk diri saya selama ini. Dan ingat pesanan daripada family saya, walau orang bagi najis kat kita pun, kita tetap hulur bunga melur. Bunga yang wangi-wangi. Tapi sukarlah sebab kita ada dendam di hati ni. Sukar, memang sukar. Jadi kena cuba jinakkan hati kita, didik hati kita ni. Tengok diri kita ni, kita boleh buat semua tu. Cuma mau dengan tak mau saja sebab hati kita, suara-suara hati kita ni dia berubah-berubah. Jadi untuk kerja pas, untuk rumah tangga, semua mungkin lebih bahagia sekarang ni. Lebih bahagia daripada saya, lebih berjaya daripada saya. Tapi kita kena bersyukurlah apa juga. Macam saya, Allah tak kurniakan saya anak, tak ada zuriat. Tapi saya tetap bahagia bersama dengan keluarga, dengan suami. Jadi kita kena ambil iktibar, ibrah daripada apa yang berlaku kat kita ni. Pasal apa, kenapa, macam mana. Mungkin saya ditakdirkan untuk jaga semua orang tua-tua. Jaga ibu mentua, pak mentua, semua sampai ke hayat mereka tiada. Itu Lin kena tengok muhasabah diri kita. Tips dia, think positive and sabar. Yang paling penting sabar. Adakah menjawab tu Puan Adlina? Thank you Puan Haja. Thank you very much. Yes. Terbaik. Yeah. Okey, terima kasih Puan Azrina Rahman di atas persoalan tu tadi. Ada lagi tak? Kalau satu soalan, kalau tak ada kita nak habiskan dah program kita. Kalau ada kita bagi peluang untuk satu soalan lagi. Dipersilakan. Assalamualaikum Haja. Assalamualaikum. Terbaik, perkongsian yang sangat-sangat terbaik, memberi inspirasi pada kami. Cuma nak minta tips daripada Hajah. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang-orang yang kasar ni. Kadang kalau ikutkan hati kita nak balas saja kan, tapi macam yang Hajah selalu yang bagi tips tadi tu, kita kena bersabar. Tapi kadang-kadang kita punya kesabaran ni, dia punya had tu memang ada had lah. Tapi macam mana tu Hajah pada peringkat permulaan untuk kita menghadapi orang-orang yang kasar ni kadang-kadang. Sebab di keliling kita ni yalah ada superior kita yang bersifat begitu. Ada juga yang bawahan kita pun ada yang begitu. Jadi kadang-kadang dia mempengaruhi rentak perilaku kita kadang-kadang, bahasa kita kadang-kadang, dan kita tahu yang itu bukan daripada hati kita sebab kita orang kata apa, terikut-ikut dengan situasi begitu. Jadi mungkin dengan pengalaman Hajah yang ada ni, macam mana kita nak berhadapan dengan keadaan-keadaan begitu Hajah? Terima kasih. Terima kasih Encik Rosli. Satu soalan yang
boleh katakan cepu mas juga, sebab situasi ini dia nampak dalam musim panas ya, sama ya, dalam musim panas, di mana ini ialah hati-hati yang baran, yang tidak sabar, yang berinteraksi dengan kita. Perhubungan awam dia memang kurang, out. Kita kata out lah, sebab dia tak boleh kontrol dia punya hati. Bila dia tak boleh kontrol hati, kita jangan ikut hati dia. Kalau dia marah kita, dia tengking kita atau apa saja dia lakukan, we just silent. Pegang hati kita ataupun minta maaf, keluar pergi ambil wuduk saja, semayang. Itu akan beri ketenangan kepada kita supaya dia boleh fikir sendiri kenapa dia bertindak begitu. Sebab kita tidak dididik untuk memarahi orang. Keluarga kita pun tak marah kita. Siapa you nak marah-marah kita tak pasal ni? Tak boleh macam tu. Dalam perhubungan awam, kita kena profesional. Kita kena jaga hati orang, kena jaga aib orang, kena jaga hati-hati orang ni. Jadi macam Encik Rosli, saya tengok banyak juga di musim winter lah, musim sejuk. Kita tak pandai nak balas balik bila orang kata, kita lebih suka diam, kita dengar. We as a good listener lah kan, kita dengar. Dan kalau boleh kita kata, cik bos boleh tak bertenang, boleh tak bos dengar dulu, boleh tak bos duduk dulu, dengar saya cakap pula, bos saja cakap. Kalau dia tak mau dengar kata get out, tak apa, alhamdulillah, you keluar ambil wuduk, you semayang atau baca Yasin. Itu saja. Tapi you jangan cuba mencetuskan keharmonian itu menjadi satu suasana yang lebih havoc. You tugas kita harmonikan keadaan. Walau keadaan tu heboh, sibuk-sibukkan diri kita untuk harmonikan orang. Jangan kita jadi, apa orang kata, add on. Kita jadi nasi tambah pula. Orang panggil orang nasi tambah lah. Kalau sekarang kalau pergi order, add on lah. Add on dalam pizza, add on dalam ni apa semua kan. Jangan kita pergi jadi tambah pula. Ada pergi tambah-tambah, oh dia ni macam ni, bos ni tak. Kita kena doakan bos kita tu supaya berubah. Doakan. Angkat tangan kita doakan bos kita. Maafkan bos kita. Walaupun hati kita sakit. Walaupun dia tak nak dengar cakap kita. Sebab dia berada di musim panas. Musim sama. Keras hati dia. Kita nak lembutkan tu, kita kena vaksinkan hati dia dulu. Kita kena bagi dia muhasabah. Injek semua penawar-penawar dalam hati dia tu. Bukan mudah nak bagi dia jadi cool down tu, nak redakan hati dia di masa panas. Jadi bila panas, jangan kita tambahkan lagi. Kita undur. Harmonikan keadaan tu. Harmonikan keadaan tu. Kalau dia tak nak dengar, tak apa bos, saya balik fikir dulu, nanti saya bagi tahu bos. Cut the conversation. Jangan sampai tumbuk-tumbuk apa-apa sampai balik rumah semua, no. Itu bukan cara kita. We are professional, okay? Kita kena professional di rumah, di sini. Professional tu dah banyak arti kata dia untuk dalam 4 musim ni. Hati kita ni kena jaga baik-baik. Jinak-jinak, pujuk-pujukkan hati kita. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Rosli di atas pertanyaan tu tadi. Rupanya Puan Hajah banyak peminat sebenarnya. Banyak pertanyaan lagi tapi kita tak dapat nak teruskan dengan keadaan masa kita. Yang saya dapat petik untuk pagi ni, didiklah hati kita untuk memberi bunga walaupun orang beri najis kepada kita. Betul tak Puan Hajah? Ya, InsyaAllah kita didiklah hati kita. Letaklah hati kita di musim-musim yang sesuai dengan keadaan. Kita pemudahkan urusan orang lain, Allah pemudahkan urusan kita nanti, insya-Allah. Semoga apa yang diperkatakan tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Hajah di atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat berguna yang dapat kita pelajari, yang dapat kita kongsi dengan Puan Hajah tadi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan pendengar sekalian yang sudi bersama-sama mengikuti program kita pada pagi ini. Akhir kata, saya dengan ini menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap semasa mengendalikan program ini.
Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Jangan lupa dengan tajuk yang lebih menarik. Siapakah dia? Tunggu di minggu hadapan. InsyaAllah setiap minggu kita akan ke udara program yang sebegini yang semestinya kita ada peminat tersendiri. InsyaAllah. Dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hajar Rashida. Thank you, Mohon thank you. alaskan ilmu. Thank you, thank you. May Allah bless us all and protect us. Amin, amin, Allahumma amin. Thank you so much, Hajar. Yes, welcome, welcome. Thank you. Thank you, Hajar. Very lovely sharing. Very good sharing. Thank you, thank you. Thank May you, Allah HR. bless us, protect us. Thank you, HR. See you. Yeah, thank you for your Thank you, question. Puan Hajar. Terima Thank you, kasih Maida. sahabatku Hajah Rashidah alias Syed. Love from Sorry. USM. USM. Ya, kawan Hajah Rashidah. Oh, thank you. Ya, ke. Syed, all the best. Aiza ni. Oh yeah, thank you, thank you, thank you. Welcome. Cik, all the best. Roh here from Shah Alam. Oh, bro, thank you, brothers, thank you, thank you. Alright. Ini semua dari KL ya? Oh, thank you, thank you. Ya. Tutup tutup Boleh tutup Thank you, Shi. Yes, thank you. Bye, see you. Bye-bye you. Yeah.